kepada anda yang menjadikan IKIM Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Radio IKIM kini menyambut ulang tahun ke-20 kerana kesetiaan dan sokongan anda. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah telah pun sama-sama kita ikuti sebentar tadi perkongsian bacaan surah At-Takatsur untuk memulakan rancangan kita, rancangan tadabbur untuk perkongsian hari Jumaat hari ini. Masya-Allah dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat pendengar tetamu tetap menerusi rancangan tadabbur. Kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan hari ini kita berganjak lagi Ustaz untuk surah seterusnya dalam rancangan tadabbur, iaitu surah At-Takatsur. Sebelum Ustaz nak berikan akronim supaya kita lebih senang faham, lebih senang ingat, insya-Allah kita mulakan sedikit dengan mukadimah menerusi surah At-Takatsur ini. Ustaz silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah kerana di pagi Jumaat, di tengah hari Jumaat yang diberkati ini, kita dapat bertemu sekali lagi dalam majlis tadabbur Al-Quran bersama IKIM dalam segmen tadabbur yang diterbitkan oleh Puan Hayati Paradi. Tuan-puan sekalian, kita bersama dengan satu surah yang sebenarnya sangat menggerunkan. Satu surah yang boleh menyebabkan kita sentiasa resah dan gelisah dengan apa yang berlalu setiap hari, apa yang telah kita tinggalkan di hari-hari belakang kita. Inilah surah At-Takatsur, surah yang bagi saya lah mesti selalu kita baca, bukan kerana ia pendek ataupun mudah dihafal, tetapi kerana mesejnya sangat menyentak. Mesejnya sangat kena ke atas batang hidung kita semua. Ya, surah ini merupakan surah yang ke-102 di dalam Al-Quran kita di juzuk amma ini, dan ia mengandungi 8 ayat sahaja. Ya, insya-Allah kita akan lihat bagaimana surah ini mengandungi banyak pengajaran. Cumanya saya akan kongsi dengan anda kalau sempat 8 faedah ataupun 8 pengajaran penting daripada surah ini. Pertama sekali, bismillahirrahmanirrahim. Surah ini mengajar kita apa itu tadabbur. Tuan-puan, tadabbur, huruf T. Tadabbur adalah anda melihat bagaimana kaitan ayat berkenaan dalam kehidupan anda. Kalau tafsir, ia adalah ilmu untuk faham apa makna ayat berkenaan, kerana Quran dalam bahasa Arab. Tetapi apabila kita telah faham ayat itu apa yang dalam bahasa Melayunya, lalu sekarang persoalannya adalah apa kaitan ayat-ayat ini dengan aku. Anda perhatikan Alhaakum at-takatsur hatta zurtum al-maqabir, sampailah kepada ayat yang terakhir yang telah kita dengar bacaannya tadi dan terjemahannya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kesemua ayat-ayat ini adanya kum, adanya tum, adanya kalian, kamu. Setiap ayat ada kamu. Dan ia ditujukan kepada siapa? Kepada kita, bukan orang lain. Maka surah At-Takatsur mengajar kita makna tadabbur adalah setiap ayat-ayat Allah, walaupun menceritakan tentang orang yang sudah meninggal dunia, walaupun ayat itu menceritakan tentang adik-beradik Yusuf, walaupun ayat itu menceritakan tentang Fir'aun, ayat itu menceritakan tentang orang-orang dulu yang ada asbabun nuzulnya, tetapi tadabbur adalah ayat ini tuju pada saya, bukan orang lain. Allah nak bercakap dengan saya secara khusus. Itu nombor 1 insya-Allah. Hanya kerana kita lihat setiap ayat itu, setiap ayat memang ada khitab ataupun sasarannya adalah kamu. Tolong jangan tengok orang lain, tengok kelemahan kamu. 1.
Yang kedua, ya, A adalah at-takatsur. At-takatsur itu sendiri adalah satu jenis penyakit yang mesti kita ambil berat. Ya, kita nak jaga diri kita daripada kena COVID. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Tetapi ada satu lagi penyakit berbahaya yang boleh merebak masuk dalam hati kita, ya, iaitulah penyakit at-takatsur. Soalnya, apakah makna at-takatsur? Alhaakum, kamu telah dilalaikan dengan satu pekerjaan tertentu yang Allah tidak sebutkan, ya, tetapi penyakitnya adalah at-takatsur yang berasal daripada perkataan kathara, Puan Yati. Kathara ini maksudnya banyak. Maknanya suka sesuatu yang banyak daripada harta benda. Suka banyak pangkat. Suka banyak gelaran. Suka banyak kemewahan. Suka banyak anak. Sebenarnya tak salah kita nak harta yang banyak. Bahkan anak yang ramai, Rasulullah SAW berbangga. Yang menjadi penyakit adalah at-takatsur, adalah kamu rasa bangga yang kamu ada harta lebih dari orang lain. Saya ada anak lebih daripada kamu. Saya ada pangkat lebih daripada kamu. Na'udzubillah. Ini pun kluster juga daripada Firaun. Penyakit ni, kalau dah nama penyakit hati, dia ada juga klusternya. Walaupun orang tu dah mati beribu-ribu tahun, walaupun orang tu dah dalam kubur lama, tetapi penyakit ini boleh berjangkit kepada kita, ya. Allah merakamkan dalam satu surah yang khusus penyakit umat-umat terdahulu adalah at-takatsur. Rasa berbangga dengan jumlah wang yang banyak, mewah, harta. Kemudian yang ketiga, ya, huruf K saya namakan kluster penyakit pemilik dua kebun. Sebab hari ini kita baca surah Al-Kahfi. Kita ada lalu satu cerita tentang ucapan seorang yang kaya raya, ya, pada ayat 34 surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Saya harap semua ada kesempatan baca suratul Kahfi, ya. Ya, kalau tak dapat 10 ayat pertama, bacalah 110 ayat seterusnya, ya. Kerana di situ kita akan bertemu dengan kisah seorang yang kaya raya telah berkata, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya ada pengaruh lebih daripada kamu. Lihat pengikut-pengikut saya. Ini pun penyakit. Kita kena faham at-takatsur bukan hanya pada harta benda. At-takatsur di waktu sekarang, di mana kita sentiasa terdedah dengan banyak daya tarikan dari media sosial. Ramai mata-mata view yang memerhatikan, banyak subscribers, banyak followers, banyak likers, banyak yang akan share. Maka berjaga-jaga daripada ada satu perasaan saya nak meramaikan pengikut, saya nak lebih ramai mereka yang turut saya, mengikuti saya, suka saya, sampai kita sanggup buat apa sahaja demi nak meramaikan pengikut. Sesungguhnya ini juga penyakit yang tergolong dalam penyakit at-takatsur. Dia mahu ramaikan pengikut bukan untuk tujuan dakwah, bukan untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan daripada ilmu-ilmu Islam, tetapi sekadar nak tunjukkan aku lebih popular daripada kamu, dan kamu siapa berbanding aku, so semua orang kena dengar apa cakap aku. Na'udzubillah daripada penyakit ini. Allah Ta'ala menyebut at-takatsur tanpa Allah nisbahkan kepada amwal, harta, ataupun kepada aulad. Allah tidak sebut secara spesifik. So dia inklusif, Puan Yati. Dia memasuki ke dalam makna takatsur ni segala benda, termasuk pengaruh. Saya nak membesarkan pengaruh saya. Sebenarnya tak salah bila pengaruh ini tersebar, ya. Yang penting hatimu, adakah sudah diuruskan dengan baik niatnya, ya. Ini yang ketiga. Semoga Allah pelihara, ya, hati kita semua daripada sekadar semata-mata mahu mempunyai pemuji yang ramai, tetapi lupa kelebihan kamu datang daripada Allah.
Kemudian kita cuba lihat ya faedah yang keempat. Ya, minta maaflah padat sangat. Yang penting tuan-puan boleh ulang balik apa yang saya telah sampaikan hari ini supaya dapat dibuat catatan dan diambil peringatan. Ya. A, ambil berat keikhlasan amalmu. Sebab apa? Satu perkara yang kita kena beringat adalah tipu daya syaitan, di mana di media sosial ya, kita terkadang ya, kerana ramainya mereka yang memerhatikan, walaupun kita duduk kat rumah, tetapi kerana ramai mata-mata yang mudah untuk memerhatikan, lalu kita nak share semua perkara. Risau, kita kena ada perasaan risau, terbatal pahala amalan kerana riak. Maka ambil berat ya kerahsiaan amalan-amalan yang kita lakukan, keikhlasan amalan yang kita lakukan. Jangan ditonjol-tonjol sangat, melainkan kita meyakini ada ibrah, ada inspirasi, memberi motivasi kepada orang lain untuk bangkit sebagaimana kita pernah bangkit. Tetapi kalau berkata, lihatlah infak saya lebih besar daripada infak orang itu, orang ini. Lihatlah rakaat saya lebih banyak daripada ulama itu, ulama ini. Jadi percayalah pada saya. Lihatlah pakaian saya lebih soleh daripada pakaian orang lain. Ya, naudzubillah daripada kita membanyakkan amalan. Ya, at-takatsur juga tu. Berlumba-lumba membanyakkan amalan untuk diberitahu kepada orang. Untuk diberitahu kepada orang tahap kesalehan kita. Apa tujuanmu sebenarnya? Apa tujuan nak beritahu orang? Adakah tujuannya kunu ibadan li, supaya kamu semua ikut apa jua yang saya kata? Naudzubillah. Ya. Jadi amalan yang kita lakukan ini biarlah benar-benar kerana Allah, supaya ia diperhitungkan oleh Allah, memberatkan amal timbangan kebaikan di akhirat kelak. Kalau kita beritahu orang ya tanpa tujuan, ya, kalau kita beritahu orang tanpa tujuan, tanpa faedah dan kebaikan, kita kena risau dengan penyakit riak. Media sosial sekarang ni sangat mudah untuk kita terbatal pahala kerana menunjuk-nunjuk pada orang. Tidak ada sebarang tujuan melainkan nak berbangga-bangga. Kalau tadi berbangga dengan harta, kalau tadi berbangga dengan pengikut, yang ni berbangga dengan amalan. I'm done. Lihat bacaan Quran saya hari ini. Anda boleh lihat saya membaca 1 juzuk. Kalau kita beritahu untuk inspirasi anak-anak murid tak apa, tetapi beritahu untuk orang angkat kita, orang puji dan puja kita, naudzubillah. Ya. Kemudian yang kelima, puan Yati huruf T ni, kalau kita baca surah ni betul-betul, takutlah kepada alam selepas kematian. Bukan hanya takut kepada mati ya, kerana mati semua orang takut. Tetapi yang orang tak takut adalah selepas mati itu. Kalaulah dia tahu apa lepas mati, dia pasti buat bekalan. Tuan-puan perhatikan ayat dalam surah At-Takasur. Ayat dia pendek-pendek kan, menandakan masa kita hidup ni pendek je pun. Kenapa rasa panjang sangat? Kenapa rasa macam malakul maut tu jauh daripada kamu? Entah-entah dia sedang mengintai kamu di celah-celah rumah kamu, sedang mengintai kamu kerana detik kematianmu sudah hampir dekat dan malakul maut melihat telatahmu. Ya, sangat menunjukkan tidak bersiap sedia untuk menuju ke alam hatta zurtum al-maqabir. Sangat tidak menunjukkan kamu membuat bekalan untuk menuju ke alam gelap gelita, sempit dan tidak ada sebarang teman, iaitulah alam maqabir, alam mati. Ya, tuan-puan, semoga Allah lindungi kita daripada menjadi orang yang gairah kumpul harta benda, gairah kumpul pengikut dan pengaruh dan pangkat, hingga terlupa kita tidak buat bekalan. Kita akan teringat, alamak, saya lupa nak sedekah, hanya bila malakul maut muncul dekat depan. Allahuakbar. Bila nyawa sampai sini, puan Yanti, bila nyawa sampai sini, malakul maut depan mata kita. Masa ni kita akan nampak malakul maut. Masa ni baru teringat, Allah, alamak,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, pulangkanlah saya ke dunia. Tolong jangan teruskan perjalanan saya. Saya tertinggal, saya terlupa untuk sedekah. Macam mana saya boleh terlupa untuk sedekah? Duka citanya, kamu tidak boleh lagi undurkan nyawa jatuh ke bawah semula. Jantungmu tidak akan dibenarkan berdegup kencang. Engkau perlu meneruskan perjalanan, dan apa yang berlalu sudah tidak boleh diubah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Para ulama mentafsirkan ayat yang ke-6 ya, la tarawunnal jahim. Akan datang satu ketika di alam kubur, kamu akan melihat api neraka. Ini adalah ruh-ruh yang buruk dan jahat di dunia. Dalam neraka mereka sudah melihat neraka walaupun mereka belum masuk ke dalam neraka. Dalam kubur boleh nampak. La tarawunnal jahim. Boleh nampak. Dalilnya Puan Yati adalah surah Ghafir ya, pada ayat 46. Walaupun Allah cerita pasal Fir'aun, tetapi ia adalah dalil wujudnya azab di alam barzakh. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Dalam kubur, Fir'aun melihat api neraka, tempat dia akan duduk untuk selama-lamanya. Dan ingat, melihat api neraka di alam barzakh bukan seperti menonton filem. Kamu akan rasa bahangnya sekali, panasnya sekali akan kena dalam kubur. Kamu akan terasa amat sakit, amat pedih, sedangkan kamu belum masuk pun lagi. Thumma latarawunnaha, nanti baru kamu masuk. Setengah para ulama yang lain pula mentafsirkan latarawunnal jahim sebagai ayat ya daripada surah Maryam 71. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang bermaksud setiap kamu akan merentas api neraka, akan melalui api neraka. Setiap kamu, walau baik macam mana sekalipun, kamu akan lalu api neraka. Nama tempat itu titian sirat. Semua kita akan nampak neraka Jahannam. Rabbana srif anna adab jahannam. Tetapi orang beriman, dia memang akan lalu. Dia akan lalu sepantas kilat. Orang beriman akan lalu. Dia akan lalu dengan keselamatan untuk merentas. Tetapi orang yang tidak beriman, hidupnya dengan at-takatsur, dia akan jatuh ke bawah. Na'udzubillah, dibaham oleh neraka Jahannam. Inilah yang sepatutnya kita perolehi daripada at-takatsur. Ya, yang keenam ya, hidup di alam barzakh. Kita kena ingat penentu nasib kita di hari akhirat. Ya, baik alam barzakh, baiklah alam akhirat. Buruk alam barzakh, na'udzubillah, buruk alam akhirat. Alam barzakh hanya persinggahan. Perhatikan ayat 2. Zurtum, kamu telah memberi perhatian kepada at-takatsur sampai kamu lupa yang kamu akan ziarah kubur. Apa tafsir ziarah kubur? Kamu akan mati dan dimasukkan ke dalam lubang kubur hanya dalam tempoh masuk orang ziarah kubur. Maksudnya apa? Kamu hanya sekejap saja di alam kubur. Persinggahan seketika cuma. Sakit dalam kubur, ahli-ahli dalam kubur akan berkata, aku tak pernah tanggung kesakitan seperti ini. Aku tak nak lagi duduk di sini. Sedangkan ia hanya muqaddimah kepada azab yang sebenar. Zurtum, kamu hanya ziarah je pun. Ia belum masuk ke dalam tempat yang sebenar. Kamu hanya lihat dari kejauhan. Apatah lagi azab yang sebenar, na'udzubillah. Dia ada tahap-tahap dia, tuan-puan sekalian. Kemudian kita akan dapati dalam surah At-Takatsur ini adalah adanya unsur ulangan. Ulangan di mana anda akan dapati kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Anda dapat lihat berlakunya pengulangan kan? La tarawunna pun berulang 2 kali. Kenapa ada ulang-ulang ni? Ya,
Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak kelak kamu akan tahu. Kemudian sekali-kali tidak kamu kelak akan tahu. Kenapa sampai 2 kali kamu akan tahu? Sebab Allah nak kita buka mata. Bila baca Quran, tolong buka mata hati. Kamu tahu ke tidak apa menanti kamu? Kenapa kalau kamu tahu tidak ada perubahan pada tingkah laku kamu? Kamu nampak ke tidak? Ramai kita baca Quran, kita hanya baca huruf-hurufnya sahaja. Kita hanya memperbetulkan lidah kita untuk membaca dengan baik. Tetapi mata kita buta. Sebenarnya kita tak nampak ayat ni cerita pasal neraka. Seolah-olah Allah Ta'ala nak mengajar kita, kamu nampak tak sebenarnya apa kamu baca ni? Kamu dapat ilmu ke tidak? Kalau kamu benar-benar dapat ilmu dan kamu percaya, mesti berubah cara kamu bertingkah laku pada manusia. Kamu takkan cakap perkara yang menyakitkan hati orang. Kamu takkan putuskan silaturahim. Kamu takkan bercakap kasar dengan ibu bapa kamu. Kamu takkan mengasari isteri kamu, anak-anak kamu. Kamu takkan mencuri. Kamu takkan berzina. Tetapi kenapa tingkah laku kamu menunjukkan you didn't understand anything from this Quran? Kamu tak nampak? 2 kali Allah ulang kerana manusia buta. Saya buta. Baca Quran dengan baik, tetapi tidak memahami apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Jadi Allah beri peringatan pada kita. Sampai 2 kali Allah tegur kita. Tolonglah, ini barangkali surah terakhir kamu baca hari ni. Kamu dah tak jumpa Quran lepas ni. Dan akhir sekali, ya, mudah-mudahan ya, adalah refleksi setiap hari. Saya sebut di awal tadi isu ini, saya sebut di hujung ini. Tolonglah, kita memang bosan duduk rumah, saya faham. Kita duduk kat rumah, tapi tolonglah jangan anggap apa yang berlalu biarkan seperti angin yang berlalu. Saya nak keluar daripada musibah ni dengan segera. Saya dah tak sabar dah agak diisytiharkan boleh rentas daerah dengan segera. Saya dah tak sabar lah nak pergi ke hotel, bermandi-mandi di tepi pantai. Saya dah tak sabar nak melancong travel. Saudara-saudariku, apa yang berlaku bukan tiada kena-mengena dengan rencana Allah yang maha bijaksana. Allah nak didik kita supaya walaupun kamu duduk di rumah, refleksi. Apa kamu dah tinggalkan pada anak bini kamu? Yang paling penting, apa kamu tinggalkan untuk bekalan kamu? Refleksi maksudnya anda menghitung apa Allah beri, apa aku dah guna nikmat-nikmat ini, ke mana aku guna nikmat ini. Ya, Allah Ta'ala tamatkan surah ini dengan ayat yang sangat menggerunkan, yang menyebabkan seseorang itu takkan selesa untuk duduk berfoya-foya. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Akan datang satu ketika, setiap kamu akan berdiri di hadapan Tuhan kamu dan kamu akan bersiap sedia untuk disiasat, disoal satu persatu. Allah akan tanya, apa kamu telah gunakan nikmat yang aku telah beri, ke arah mana? Aku beri waktu muda. Bagaimana kamu guna masa muda kamu? Aku beri masa sihat. Kamu guna apa masa sihat kamu? Aku beri kamu kaya. Kamu guna kekayaan bagaimana? Aku beri kamu tenaga. Bagaimana kamu gunakan tenaga kamu? Aku bagi kamu rezeki, makan, minum. Aku beri kamu harta, pangkat, followers. Bagaimana kamu menggunakan ini semua? Jangan buta mata kamu daripada melihat apa yang Allah beri adalah ujian. Apa yang Allah beri adalah nikmat yang akan menguji kamu. Adakah kamu gunakan untuk taat atau kamu gunakan untuk maksiat? Na'udzubillah. Mudah-mudahan ya, surah At-Takatsur menimbulkan kegerunan kita, menimbulkan ketakutan, supaya kita berwaspada selalu, insya-Allah, Puan Yati. Masya-Allah, masya-Allah. Wallahualam, Puan. Masya-Allah, ni antara ayat Al-Quran yang sangat-sangat sebenarnya memberi kesan supaya kita tahu satu masa nanti kita akan berdiri depan Allah SWT seorang diri, menjawab setiap apa yang kita telah lakukan sepanjang kita berada di atas muka bumi Allah ini. Masya-Allah. Ustaz, sedikit Ustaz hujung ni, kesimpulan sedikit daripada Ustaz untuk sahabat pendengar kita, silakan. Sebagai kesimpulan, ya, surah At-Takatsur antara surah yang benar-benar Allah tujukan kepada setiap manusia tanpa kecuali, tanpa pengecualian. Anda tidak boleh kata ayat ini tuju kepada Rasulullah dan para sahabat sahaja. Anda tidak boleh kata surah ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Kat situ merujuk pada orang kafir. Tidak. Ya, ia adalah ditujukan Allah
kepada kamu. Ya, dan Allah Ta'ala mahu dengan surah seperti ini kamu sentiasa berhati-hati melalui setiap waktu, detik dan peristiwa. Sebab tu menarik, lepas surah At-Takasur kita telah kupas minggu lepas, ya, surah Al-Asr. Maksudnya apa? Sepatutnya lepas kita baca surah At-Takasur, kita jadi orang yang sangat sensitif dengan setiap saat masa Allah beri, kita guna untuk apa. Ya, wallahualam. Masya Allah, ni modal masa, modal usia yang Allah berikan. Moga-moga ada keberkatan di dalamnya. Terima kasih banyak Ustaz. Hari ini Amin. perkongsian yang sangat menarik. Bukan sekadar menarik, tapi sangat bermakna untuk kami semualah. Untuk sama-sama mudah-mudahan dapat mengamalkan sesuatu yang sangat baik dalam kehidupan kita. Mensyukuri setiap nikmat dan juga menjauhi segala perkara yang telah Allah larang. InsyaAllah menggunakan masa sebaik mungkin. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Minggu depan kita akan kembali untuk surah yang lain, Tadabbur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Ila صراطك المستقيم. إلى صراطك المستقيم. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila layari laman sesama IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Celik sahaja mata mereka sudah mendengar letupan. Bangun saja dari tidur, mereka mulakan kehidupan dengan air mata juang. Sepanjang perjalanan hidup mereka, hanya obor semangat, kekentalan dan tawakal kepada Ilahi menjadi bekalan. Itulah rakyat Palestin, rakyat yang hidup dalam bumi perjuangan, tanah air milik kita bersama.
Ayo zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam solidariti kita bersama rakyat Palestin. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03 8926 7019. Skim Perlindungan Takaful MySalam atau MySalam dirangka untuk golongan B40 telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dan diperluas pada 1 Januari 2020. Manfaat skim termasuk pembayaran tunai RM8,000 dibayar sekali seumur hidup apabila didiagnosis salah satu daripada 45 penyakit kritikal dan pembayaran tunai RM50 semalam bagi hospitaliti sehingga 14 hari setahun. Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-20. Terima kasih kepada anda Thank you. Andri, syukran jazilan kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 hari ini bersama Yati. Alhamdulillah telah bersama-sama kita ikuti perkongsian tadabbur sebentar tadi bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Kita belajar bagaimana sebenarnya bila Allah berikan kita surah At-Takatsur sebenarnya sebagai refleksi untuk kita menambah baik muhasabah diri kita setiap hari. Apa yang telah kita lakukan, apa yang bakal kita lakukan, moga-moga terpandu dengan hidayah dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi terima kasih pada rakan pendengar yang mengikuti rancangan tadabbur tadi daripada awal sampai akhir dan juga yang telah pun share ataupun kongsikan di FB IKIM FM, daripada FB IKIM FM ke FB masing-masing. Alhamdulillah, moga-moga ada pahala di situ untuk sama-sama kita belajar dan mengingatkan sesama kita pentingnya untuk kita menjaga masa kita, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar mana yang terlepas dengar, anda boleh kembali kepada FB IKIM FM ataupun YouTube channel IKIM. Di situ ada juga perkongsian daripada Ustaz Syahri menerusi tadabbur, ataupun anda boleh ikuti juga siaran ulangannya pada hari Ahad pukul 6.30 pagi, insya-Allah. Kita akan teruskan lagi perkongsian kita. Kejap lagi kita ada berita IKIM jam 12.30 hari bersama dengan Hajah Masina Ismail dan Hajah Masina Alias, maafkan saya, dan kemudian kita akan bersama dengan perkongsian rancangan Sains dan Islam. Kita ada perkongsian berkenaan dengan jejak karbon, peningkatan paras laut dan pesan Al-Quran. Sangat menarik. Bersama-sama kita ikuti perkongsian daripada yang bahagia Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia yang bahagia, Datuk Dr. Azizan Baharudin. Jadi ikuti secara langsung kejap lagi kita bawakan pada anda di Radio IKIM, di FB IKIM FM, juga YouTube channel IKIM untuk anda teruskan bersama Yati hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit grade EP 41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun serta memiliki ijazah sarjana muda kepujian, pengajian perniagaan atau pengurusan perniagaan, pengkhususan dalam pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon-calon hendaklah juga mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 2 tahun di dalam bidang jualan dan pemasaran buku di sektor awam atau swasta, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan berpenampilan menarik serta berpengalaman dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman di dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit adalah bertanggungjawab membantu pengurus besar merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pembangunan ekonomi dan kawalan kredit yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Ogos 2021. Mereka yang layak untuk skim MySalam akan dimaklumkan melalui SMS bermula daripada 1 Mac 2019. Sebarang pertanyaan atau semakan melalui skim MySalam boleh dilakukan melalui kios-kios perkhidmatan kami di Hospital Panel yang berdekatan, iaitu Hospital Kerajaan, Hospital Universiti dan Hospital Angkatan Tentera. Menerusi email kami di info@mysalam.com.my atau menghubungi talian MySalam di 1300-888-938 yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mendapatkan bantuan lanjut. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Maslina Alias dalam Berita IKIM. Jumlah vaksinasi harian COVID-19 di negara ini mencatat angka melebihi 500,000 dos selama 4 hari berturut-turut dengan 556,404 dos suntikan